Pembuka bicara. Untuk memastikan bisnes bertutup muka, kumpulan entrepreneur berjalan dengan lancar dan kumpulan kami dapat terus menyediakan akses untuk mendapatkan pelitup muka kepada masyarakat yang tinggal di kampung dan juga pedalaman, kumpulan kami telah membahagikan ahli kami kepada beberapa kumpulan di mana setiap kumpulan mempunyai tugas mereka yang tersendiri. Yang pertama, setiausaha. Setiausaha bertanggungjawab dalam menjadi pegawai dan penasihat kepada lembaga pengarah berkenaan dengan pematuhan akta syarikat dan menyimpan dokumen-dokumen penting syarikat jika ada. Manakala untuk bendahari, bertanggungjawab ke atas segala bentuk kewangan seperti membuat anggaran kos yang diperlukan dalam memulakan bisnes syarikat entrepreneur dan juga membuka, menyediakan dan menyimpan buku-buku yang menunjukkan keluar masuk kewangan. Manakala untuk AJK dan juga staf, AJK jualan bertanggungjawab dalam mencari sumber untuk mendapatkan pelitup muka yang berkualiti dan mematuhi piawaian yang ditetapkan oleh pihak KKM. Manakala untuk AJK pemasaran, bertanggungjawab dalam memasarkan produk pelitup muka syarikat kami kepada orang awam untuk menambah gerangan jualan pelitup muka dan memastikan kejayaan syarikat kami. Untuk AJK logistik pula, bertanggungjawab dalam menolong AJK yang lain jika memerlukan bantuan dari segi peralatan dan juga lain-lain. Dan yang terakhir, staf bertanggungjawab dalam menolong mana-mana bahagian AJK yang memerlukan pertolongan tambahan. Untuk proses perancangan, ia terbahagi kepada 4 bahagian. Antaranya ialah analisis pekerjaan, pengambilan dan pemilihan, latihan dan pembangunan dan akhir sekali ialah pekerjaan, keselamatan dan kesihatan. Setelah membuat analisis terhadap syarikat kami telah menetapkan untuk menjalankan proses latihan dan penambahbaikan. Proses ini dapat memberi ilmu pengetahuan yang lebih meluas mengenai perniagaan berserta dapat meningkatkan kemahiran setiap individu dalam melakukan tugasan mereka tersendiri. Pada masa yang sama, mampu untuk meningkatkan peluang mereka supaya lebih berjaya dalam bidang ini. Syarikat kami telah menetapkan untuk AJK jualan dan AJK pemasaran untuk menjalankan kajian tersendiri seperti mengambil nasihat daripada ahli keluarga, rakan-rakan atau saudara mara yang mempunyai pengalaman dalam menjalankan urus niaga ataupun dengan menjalankan kajian secara online untuk menambah baik teknik pemasaran dan jualan syarikat entrepreneur. Dengan kaedah ini, patusan kejayaan syarikat entrepreneur dapat meningkat. Untuk meningkatkan kemahiran dalam perniagaan ini, AJK Pemasaran akan menjalani latihan tersendiri selama 3 hari. Dalam jangka masa tersebut, AJK Pemasaran akan membuat kajian yang berkaitan bagi menambahkan pengalaman mereka dalam pemasaran dan jualan. Seterusnya, pekerjaan keselamatan dan kesihatan bertanggungjawab untuk menjaga keadaan tempat kerja yang selamat dan terjamin serta memberi latihan yang diperlukan mengenai pelbagai masalah keselamatan, kesihatan dan risiko di tempat kerja. Berdasarkan keselamatan dan kesihatan pekerjaan di sebuah syarikat kecil kami telah membutuhkan sedikit wang simpanan untuk pekerja untuk kegunaan masa hadapan sekiranya berlaku kemalangan semasa proses penghantaran barangan kepada pelanggan. Rancangan kewangan untuk permulaan perniagaan. Permulaan projek. Anggaran jualan produk pada minggu pertama. 5 ke 7 kotak pelitup muka dianggarkan akan terjual pada minggu yang pertama. Harga satu kotak ialah RM8 Malaysia. Contohnya, jualan pada minggu pertama adalah sebaik 7 kotak, hasil jualan ialah RM56 Malaysia. Yang kedua iaitu kaedah atau cara jualan. Setiap ahli kumpulan 3 boleh membeli 1 ke 2 kotak pelitup muka untuk kegunaan harian keluarga atau sendiri. Setiap pembelian akan direkodkan dalam buku jualan atau laporan jualan dengan menggunakan nama saudara mara, keluarga atau rakan. Anggaran kos penghantaran cash on delivery iaitu COD. Kos penghantaran setiap pembelian pelanggan adalah mengikut jarak dari lokasi penjual hingga ke lokasi penghantaran. Berikut adalah ketetapan jarak serta kos penghantaran barang jualan kepada pengguna sekiranya menggunakan cash on delivery. Yang keempat ialah kaedah pembayaran. Kaedah pembayaran setiap pembelian boleh dilakukan secara tunai atau transaksi atas talian, iaitu online banking payment. Resit akan dikeluarkan setelah selesai pembayaran sebagai rujukan pihak kami dan pembeli. Seterusnya ialah sumber dana.
Sumber dana syarikat kami ialah pendanaan ekuitas iaitu modal sendiri. Dana perusahaan yang diperoleh adalah daripada tabungan individu. Ini juga dapat dikatakan sebagai dana internal perusahaan, iaitu dana yang berasal atau dipenuhi dari dalam perusahaan. Syarikat kami telah menuntut RM5 Malaysia daripada setiap ahli untuk dijadikan modal perusahaan, yang akhirnya memberi jumlah modal sebanyak RM75 Malaysia. Manakala kos minyak kereta pada minggu-minggu terawal adalah ditanggung sendiri selaras dengan jualan di kawasan masing-masing dan akan dibagi alaun minyak pada setiap awal bulan dengan jumlah yang bersesuaian. Susutan nilai aset. Angka hasil tambah tahun, juga dikenali sebagai jumlah angka tahun, adalah suatu kaedah susut nilai yang menghasilkan hapus kira yang lebih cepat berbanding kaedah garis lurus dan biasanya juga lebih pantas daripada kaedah baki berkurangan. Dalam kaedah ini, susut nilai tahunan ditentukan dengan mendarab kos yang disusut nilai oleh jadual, pecahan dan minggu. Nilai aset bagi satu kotak pelitup muka adalah RM5 Malaysia. Tetapi, penjualan pelitup muka ini tidak akan menjejaskan nilai tersendiri seperti melebihi tarikh luput dan rosak. Jadual di bawah menunjukkan angka hasil tambah tahun untuk 4 minggu. Unjuran aliran tunai mingguan. Aliran tunai adalah pergerakan tunai ke dalam atau keluar suatu perniagaan, projek atau produk kewangan dan biasanya diukur semasa satu tempoh masa yang ditentukan. Pengukuran aliran tunai boleh digunakan untuk mengira parameter lain yang memberikan maklumat mengenai sesuatu nilai dan keadaan sebuah syarikat. Setakat ini, kami telah berjaya menjual sebanyak 42 kotak dalam jangka masa 7 minggu. Laporan Penyata Kewangan. Penyata kewangan atau laporan kewangan ialah rekod formal kegiatan kewangan bagi sesebuah perniagaan, individu, perkongsian dan sebagainya. Penyata kewangan memberikan pandangan keseluruhan keadaan kewangan, jangka pendek serta jangka masa panjang bagi sesuatu perniagaan. Semua maklumat kewangan perniagaan akan disampaikan yang mudah difahami dan mempunyai struktur itu, iaitu penyata kewangan. 4 penyata kewangan yang asas ialah kunci kira-kira, penyata pendapatan, penyata untung bertahan dan penyata aliran tunai. Perancangan lokasi perniagaan. Memilih lokasi perniagaan adalah antara keputusan terawal yang perlu diambil dalam sesebuah perniagaan. Hal ini demikian kerana perancangan lokasi perniagaan yang baik akan menentukan keberhasilan perniagaan tersebut. Pemilihan lokasi yang strategik akan meningkatkan jualan, memudahkan pemasaran dan meningkatkan keuntungan. Perancangan ini bertujuan menentukan strategi dan susun atau perniagaan yang lengkap, efektif serta menarik supaya mempunyai imej dan identiti tersendiri. Tambahan pula, perancangan tersebut juga dapat menggalakkan sistem sirkulasi kewangan yang sistematik dan efektif serta mengambil kira keperluan lain seperti peruntukan untuk kos pengantaran. Untuk perancangan lokasi perniagaan kami memilih lokasi yang berdekatan dengan kawasan tempat tinggal ahli kumpulan kami. Hal ini disebabkan oleh situasi pandemik sekarang yang tidak membolehkan kami untuk merentas negeri dan daerah. Kami menjalankan kegiatan pemasaran atas talian, seperti menjalankan promosi melalui platform media sosial. Namun barang jualan kami akan dihantar kepada pelanggan sebaik sahaja menerima pesanan daripada pelanggan. Jika tempat penghantaran masih di dalam daerah tempat tinggal, kami akan menghantar barang jualan kami ke tempat pelanggan. Manakala jika kawasan penghantaran di luar daerah tempat tinggal kami akan menggunakan perkhidmatan pos, kurier dan penghantaran barang seperti pos laju dan JLT. Perancangan lokasi kami adalah berlandaskan beberapa prinsip. Yang pertama, pematuhan kepada peraturan setempat, seperti mematuhi SOP dan penjarakan sosial. Yang kedua, kemudasampaian. Kawasan perniagaan hendaklah mudah sampai kepada semua golongan masyarakat dan boleh dihubungi oleh pelbagai mod pengangkutan bagi memudahkan pergerakan pelanggan. Dan yang ketiga adalah berbaloi dan berkualiti. Barang jualan iaitu pelitup separuh muka yang dijual mesti mematuhi piawaian yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Ulasan pelanggan. Berikut adalah antara ulasan pelanggan yang diterima. Dari orang awam, mereka berpendapat bahawa pelitup muka ini dapat mengelakkan penyebaran virus ini daripada berterusan kerana pelitup muka ini mampu menghalang penularan virus tersebut. Dengan kualiti pelitup muka yang bermutu tinggi ini, ia langsung tidak menimbulkan masalah di bahagian muka.
Seterusnya ialah pelajar sekolah. Pelajar sekolah menghadapi masalah untuk memakai pelitup muka pada masa yang lama semasa di sekolah. Jadi pemakaian pelitup muka perlu diberi keutamaan apabila sukar untuk mengekalkan jarak sosial. Contohnya di dalam bas atau van sekolah dan semasa beratur. Ibu bapa perlu memastikan pelajar memakai pelitup muka yang bersaiz sesuai, yang elok melekat pada muka pelajar. Bagi mereka yang melakukan aktiviti bersukan, mereka berpendapat bahawa pemakaian pelitup muka mungkin menyebabkan kesukaran untuk bernafas. Jika tidak boleh memakai pelitup muka, pastikan melakukan aktiviti di kawasan lapang, mempunyai pengudaraan yang baik dan mengamalkan penjarakan sosial. Pengurusan inventory. Masalah yang dihadapi ialah ahli kumpulan berselerak di seluruh Malaysia menyebabkan timbulnya masalah untuk menyimpan stok jualan. Dan jalan penyelesaian adalah setiap ahli kumpulan menyimpan sekurang-kurangnya 2 kotak pelitup muka sebagai persediaan. Kebaikan dan keburukan jalan penyelesaian yang diambil. Bagi kebaikan, semua ahli akan memperoleh stok sedia ada dan akan memudahkan urusan jual beli. Manakala keburukan pula, kos yang lebih tinggi untuk membeli stok kerana tidak dapat dikumpulkan ke satu tempat yang khusus sebagai tempat pengumpulan stok.